Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat sekali lagi kita meneruskan perbincangan kita dalam bicara tasawuf dan juga pada kuliah pagi Sabtu yang mulia ini, insya-Allah. Hikmah yang keberapa hari ini? Hari ini yang keberapa hikmah? Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-158. Syekh Zarruq rahimahullahu ta'ala menjelaskan hakikat riya dengan katanya, sesungguhnya Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala telah berkata, Al-amalu li'ajlin nasi jawabuh. Beramal kerana manusia ialah jawabannya. Ini sebagaimana dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Azkar daripada Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Al-amalu li'ajlin nasi syirkun wa tarkul amali li'ajlihim riya'un wal ikhlasu an yu'afiyakallahu ta'ala minhuma. Beramal kerana manusia adalah syirik. Meninggalkan amalan kerana mereka adalah riya'. Ikhlas pula ialah Allah Subhanahu wa ta'ala memeliharamu daripada kedua-duanya. Seterusnya, riya' yang masuk ke dalam amalan yang dilakukan di tempat sunyi adalah khalwah atau pelbagai bentuk. Antaranya adalah keinginan seorang agar makhluk mengetahui keadaannya dari sudut dirinya, bukan dari sudut nikmatnya kepadanya dan dari sudut hidayahnya kepada para hambanya. Oleh kerana inilah pengarang rahimahullahu ta'ala berkata, Istishrafuka an ya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyyatik. Keinginanmu agar makhluk mengetahui keistimewaanmu adalah bukti ketiadaan sifat benar, jujur dan ikhlasmu dalam kehambaanmu kepada Tuhanmu. Istishraf maknanya keinginan. Sidq, sifat jujur, benar, jujur dan ikhlasmu. Khususiyah, keistimewaanmu. Ubudiyatika, kehambaanmu. Apabila kamu ingin makhluk mengetahui keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepadamu, maka itu menunjukkan bahawa kamu tak benar dan tak ikhlas dalam mengabdikan diri kepada Tuhanmu. Nabi Isa AS berkata, maksudnya, apabila datang hari puasa seseorang kamu, maka hendaklah dia memakai minyak rambut dan menyapu bibirnya dengan minyak atau air supaya tidak kering. Apabila dia keluar kepada orang ramai, mereka menyangkanya tidak berpuasa. Apabila seorang kamu memberi, maka hendaklah dia memberi dengan tangan kanannya dan menyembunyikan pemberian itu daripada tangan kirinya. Apabila seorang kamu salat, maka hendaklah dia melabuhkan tabir pintunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membahagi-bahagikan pujian sebagaimana dia membahagi-bahagikan rezeki. Diceritakan bahawa seorang cerdik pandai ditanya berkenaan tanda orang yang benar. Lantas dia menjawab, kitmanut ta'ah, menyembunyikan ketaatan. Syekh Ahmad bin Abu Al-Hawari rahimahullahu ta'ala pernah berkata, sesiapa yang suka dirinya dikenali dengan sesuatu kebaikan dan disebut-sebut dengannya, maka sesungguhnya dia telah syirik dalam ibadatnya.
Kerana sesiapa yang beribadat kepada Allah atas dasar cinta kepadanya, tak akan suka khidmatnya dilihat oleh sesiapa pun kecuali oleh Tuhan yang dia berkhidmat kepadanya. Syekh Abu Abdullah Al-Kushairi rahimahullahu ta'ala berkata, kullu man lam yaqna fi af'alihi wa aqwalihi bisam'illah wa nazarihi dakhala alaihi riya'u la mahalah. Siapa yang tiada berpada dengan pendengaran dan penglihatan Allah dalam perbuatan dan kata-katanya, nescaya riak masuk ke dalam hatinya tanpa dapat dielakkan lagi. Sebahagian ulama rahimahullahu ta'ala berkata, ma akhlasa ahadun qat illa ahabba an yakuna fi jubbin la yu'raf. Seseorang itu tidaklah bersifat ikhlas melainkan dia suka berada dalam sebuah telaga yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Syekh Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah berkata, man ahabba an yattali'a al-khalqu ala ma bainahu wa bainallahi fahuwa ghafil. Siapa yang suka makhluk mengetahui apa yang berlaku di antaranya dengan Allah, maka dia seorang yang lalai. Syekh Abu Khair Ibn Al-Aqta' rahimahullah berkata, man ahabba an yattali'an nasu ala amalih fahuwa mura'in, wa man ahabba an yattali'an nas ala halih fahuwa kazzab. Siapa yang suka manusia mengetahui amalannya, maka dia seorang riak. Sesiapa yang suka manusia mengetahui keadaannya, maka dia seorang pendusta. Sebahagian mereka pula berkata, janganlah kamu suka dirimu dikenali, janganlah kamu suka kamu ketahui bahawa dirimu salah seorang daripada yang tak suka diketahui. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, saya sempat menemui banyak golongan yang mana jika seorang mereka mampu merahsiakan sesuatu amalannya, dia pasti merahsiakannya. Sesungguhnya seorang lelaki daripada mereka duduk bersama orang ramai, sedangkan dia sedang faqih. Dia seorang faqih dan alim, tetapi dia tidak diketahui sehingga dia bangun meninggalkan majlis tersebut. Itu keadaan dia, betapa orang panggil, dia diam, dia tidak menzahirkan akan hakikat keadaan diri dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun tentang nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau wahai Muhammad sebut-sebutkan dan zahirkan bagi bersyukur kepadanya. Syekh Qutb rahimahullahu ta'ala menyatakan, menyebut-nyebut nikmat Allah, terutama nikmat iman dan hidayah, merupakan salah satu cara melahirkan kesyukuran kepada Allah yang mengurniakan nikmat itu. Cara melahirkan kesyukuran yang sempurna ialah dengan berbakti kepada para hamba-Nya. Inilah cara amali bagi bersyukur. Inilah kesenangan nikmat secara senyap dan berguna dan mulia. Imam Al-Kushairi rahimahullahu ta'ala berkata, maka bersyukurlah dan zahirkanlah ihsan dan nikmatnya kepadamu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, as-sirru afdalu minal alaniyah wal alaniyatu afdalu liman arada al-iqtida'. Kerahsiaan itu lebih baik daripada berterang-terangan, tetapi berterang-terangan itu lebih baik sesiapa yang mahu perbuatannya diikut dan dicontohi orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi di syurga disebabkan kesabaran mereka, dan mereka akan menerima penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya dalam keadaan mereka kekal dalam syurga itu. Ia seelok-elok tempat penetapan dan tempat tinggal. Syekh Qutb rahimahullah berkata, perkataan ghurfah dalam ayat ini mungkin bermaksud syurga atau sebuah bilik istimewa dalam syurga. Mengikut kebiasaan rumah-rumah kediaman manusia di dunia ini, bilik adalah lebih mulia daripada ruang tamu. Golongan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha merahmati, yang telah diterangkan sifat-sifat mereka itu, kelak akan disambut dan diraihkan dalam bilik istimewa syurga dengan ucapan selamat sejahtera sebagai balasan atas kesabaran mereka mengamalkan sifat-sifat mulia itu.
Pengungkapan ayat ini mengandungi erti yang mendalam, iaitu sifat-sifat yang mengandungi tekad dan azam yang kuat. Itu memerlukan kesabaran melawan gangguan hawa nafsu, keadaan kehidupan dan dorongan-dorongan ke arah keruntuhan akhlak. Sifat jujur dan harus lurus merupakan satu daya usaha yang berat yang tak mungkin dilaksanakan melainkan dengan hati yang sabar, iaitu sifat yang disanjung tinggi oleh Allah dalam surah Al-Furqan ini sebagai tandingan neraka Jahannam yang dipohongkan mereka supaya Allah Subhanahu Wa Taala jauhkannya daripada mereka kerana ia merupakan kediaman dan tempat tinggal yang paling buruk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membalas mereka dengan syurga di mana mereka hidup kekal abadi di dalamnya. Itulah sebaik-baik kediaman dan tempat tinggal. Tiada yang dapat mengeluarkan mereka daripadanya kecuali kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana mereka tinggal dalam keadaan sebaik-baiknya dan setenang-tenangnya. Syekh Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah berkata dalam Lataiful Minan, ketahuilah bahawa urusan kewalian terbina atas sifat daripada berpada dengan Allah, rasa cukup dengan pengetahuannya dan mengambil berat tentang penyaksiannya. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi pula berkata, sesiapa yang suka kepada kemasyhuran maka dia hamba kemasyhuran. Sesiapa yang suka kepada kesembunyian maka dia hamba kesembunyian. Sesiapa yang benar-benar merupakan hamba Allah maka sama ada dia menzahirkan atau menyembunyikannya, dia tetap bersama Allah Rabb Al-Alamin. Dan inilah golongan yang terbaik. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya dalam hikmah ini mengajar kita supaya kita benar-benar bertekad dan benar-benar untuk menjadikan cita-cita kita untuk mencari dan meraih mardatillah. Ada orang dia nak tunjuk kat orang, maka itu namanya riak, memang tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang lain pula dia cuba nak sembunyikan, tetapi mengharapkan daripada sembunyian tu orang akan tahu. Mudah-mudahan apa yang aku sembunyi ni orang tahu dan memang aku ni hebat benar. Maka itu pun juga tak tepat. Seorang ulama Islam terkemuka ahli tasawuf bernama Abu Yazid Al-Bistami. Abu Yazid Al-Bistami rahimahullahu ta'ala adalah salah seorang ulama yang saleh. Nama sebenarnya Taifur Ibn Kaisan. Abu Yazid Al-Bistami rahimahullahu ta'ala, satu hari orang tanya dia, "Ya Syekh, kau ni berada dalam satu kedudukan yang cukup hebat dan istimewa. Siapa tok guru besar kamu? Siapa tok guru besar kamu?" Dia jawab, "Tok guru besar aku seorang perempuan tua duk kapung orang biasa." Lalu orang tanya, "Kenapa pelik sangat kamu cakap macam ni?" Katanya, "Satu hari sedang aku berkelana melalui sahra padang pasir, jalan. Tiba-tiba aku tengok seorang perempuan tua. Dia bawa apa? Dia bawa daripada perempuan tua ni, dia bawa seguni atau sebekas daripada gandum. Jirabun min daqiq dia bawa. Bila dia bawa macam tu, dia berjalan dan dia rasa berat. Dia tengok Abi Yazid Al-Bistami seraya berkata, tuan, Syekh, tolong bawa barang saya ni, saya berat sangat, tak mampu." Abu Yazid pun tak berapa gagah hari itu, mungkin dah faktor kesihatan dan sebagainya. Abu Yazid pun kata, "Tak apalah, kalau kau nak suruh saya bawa, saya cubalah." Apa yang Abu Yazid buat? Dia panggil singa. Tiba-tiba datang seekor singa. Singa besar. Dia kata, "Hei singa, tolong bawa barang ni." Dia letak atas belakang singa tu.
Bila dia bawa, dia letak atas belakang singa, singa ni pun pergi. Sampailah ke tempat tu dan singa pun pergi. Lalu Abu Yazid berpesan kepada perempuan tua ni, wahai perempuan, apa yang kamu tengok ni, maka janganlah kamu ceritakan dan kisahkan kepada siapa pun. Biarlah hal itu yang kamu saja tahu, kisah kepelikan yang telah terbukti, karamah. Lalu jawab perempuan tua spontan, ma ra'aitu zaliman mu'jaba. Aku tak tengok orang yang zalim yang penuh dengan rasa takjub, pelik, heran. Lalu kata Abu Yazid, kau kata aku zalim? Kau kata aku ni jenis ujub, takjub, ya? Kata dia, kenapa kau kata aku macam ni? Kata perempuan tua tu, sebagaimana kamu tahu, nas-nas menunjukkan singa ni tidak ditaklifkan untuk bawa barang. Allah tak membebankan singa dengan kerja macam tu. Tiba-tiba kamu mentaklifkan singa. Tidakkah kamu telah menzalimi singa tersebut? Terkejut dia. Kata dia, memang sangkaanku, tindakanku betul, tapi di situ ada nawaya khafiyah, ada niat-niat tersembunyi yang menafikan ikhlas. Akhirnya aku mengambil satu iktibar yang cukup besar dalam kes ni. Apa yang aku buat? Sejak hari itu bila aku buat sesuatu perkara, aku sentiasa berdoa kepada Allah, sehingga amalan tu aku rasa diterima dengan ada bukti-buktinya, ketenangan dalam hatiku. Sebagai contoh, tak kala aku buat satu amalan, maka aku akan sebut dengan sebuah zikir, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nuh Najiyullah, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Al-Masih Ruhullah. Melainkan bila aku sebut hal tersebut, maka ketenangan pada hatiku dan aku nampak zahirnya penerimaan daripada Allah Rabb Al-Alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, daripada kisah ni jelas menunjukkan kepada kita betapa ikhlas ini cukup penting. Dan kadang-kadang dia datang dengan pelbagai bentuk untuk menafikannya. Sebab itulah para ulama, antaranya Huzaifah bin Yaman, sahabat Nabi, bila dia masuk masjid, dia tengok ramai orang solat, seraya berkata, aku tengok ramai orang solat, tapi aku tak tengok dalam majlis yang besar ini orang solat, orang yang khusyuk, kecuali hanya beberapa orang. Sebab masalah penunaian satu hal, masalah penerimaan hal yang lain. Masalah kita buat satu hal, masalah Tuhan beri kepada kita, redha kepada kita, satu hal yang lain. Sebab itu orang-orang sufi mementingkan hal ni melebihi daripada hal-hal yang lain. Maka berbahagialah hidup mereka seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini muka surat hikmah yang hadis yang keberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-85. Sifat orang munafik. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalissan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Idza haddasa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza ahada ghadar, wa idza khasama fajar. Ada 4 perkara barang siapa yang terjebak di dalamnya, jadilah dia seorang munafik yang penuh.
yakni asli. Dan barang siapa yang terdapat padanya salah satu daripadanya, maka dia juga memiliki sifat munafik, sehingga dia segera meninggalkannya, iaitu jika berbicara dia berdusta, jika dia amanahkan dia khianat, jika berjanji dia mungkiri janji, dan jika berbantah dan bertengkar dia melampaui. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tengok, kenyataan ini disebut pertama kalimah munafik. Apa makna munafik? Munafik ni adalah orang yang bermunafik. Atas wazan isim fa'il, mufa'il. Okey. Kalimah munafik ni maknanya ialah di mana asalnya diambil daripada kalimah nafak. Nafak ni maknanya lubang. Kalau kita pergi negeri Arab, Saudi sebagai contoh, kalau kita masuk terowong tu dia panggil nafak. Terowong tu nafak. Makanya arnab tu dianggap sebagai munafik. Kalau arnab bukan arnab kampung kita. Ni arnab, asal arnab ni binatang liar. Kalau di padang pasir dia hidup, dia binatang liar. Kalau orang Badui, dia kejar arnab tersebut, arnab tu lari. Larinya arnab tersebut sehingga bila kita dah dekat nak sapa kat dia, dia masuk lubang. Dia masuk lubang. Bila dia masuk lubang, kita tunggulah dalam lubang tu 4 hari 4 malam pun tak keluar. Sangka kita nanti dia keluar, kita boleh takak dia. Rupa-rupanya di sana ada lubang lain. Jadi perbuatan dia masuk ke lubang tu, dia keluar ke lubang lain, munafik. Sangka kita dia keluar ke ni, dia keluar ke lain. Bahasa yang mudah bila sebut munafik ialah telah berlaku satu perbezaan antara dalaman dengan luaran. Itu makna munafik. Kalau tidak, maka orang tak panggil munafik. Contoh, yang pertama, apabila dia bercakap dia dusta. Perkataan dia bercakap dia dusta atau bohong beza dengan dia cakap dengan keadaan dia tak tahu. Baik, contoh, saya tengok seorang lelaki namanya Mamat. Mamat ni baik sebab dia duduk kampung saya, dia duduk tepi rumah saya tahu dia baik. Dia rajin pergi masjid, dia rajin pergi surau, dia rajin sedekah, dia tak kacau saya. Kadang-kadang dia bagi juga kat saya makanan, minuman dan sebagainya. Orang baik. Zikrullah, temung senyum, alhamdulillah. Tiba-tiba ada seorang datang temung saya cakap, Tuan kenal tak Mamat? Apa tak kenal. Nak tanya, Mamat ni baik ke jahat? Kenapa hang tanya macam tu? Sebab saya ingat kalau dia baik, saya nak bagi duit kat dia. Kalau dia jahat, malah bagi. Berapa dia nak bagi? Nak bagilah sikit-sikit 500,000. Allah, kita pun rasa hati lain. Mamat tu memang jahat, kita kata. Dalam hati kita, dia tu baik. Tapi mulut kita ni, sama cara politik sekarang. Tuan, duduk atas politik dia lain. Temugu aku pergi mengunggah banyak bubuh kat aku. Oh iyalah, saya minta maaf atas pentas tu pasal lain. Contoh. Jadi makna munafik ni ialah dia tahu hakikat sebenar, dia ubah. Tapi kalau macam dia dengar orang cerita, orang bagi tahu ada satu aksiden dekat dengan masjid KLIA nilai Sepang. Dia pun pergi rayak kat orang. Dia kata, Syekh, ada aksiden berat masjid KLIA. Orang kata mana ada? Tak ada. Ada. Ini sungguh. Rupa-rupanya dia ambil daripada orang lain. Orang tu bohong. Dia percaya kat orang tu, dia pun sebut. Itu bukan munafik. Itu jahil nama dia. Dia cakap dia tak jahil sebab dia tak cek. Dia bukan munafik. Munafik ni memang dia tahu. Dia tahu dia dusta. Orang tanya, kau kena cakap benar. Ya. Saya cakap benar ni. Okey. Betul ke begini? Mikir, tak betul. Itu maknanya munafik. Iza haddasa kazab, sebab hak dalam dia dengan luar tu lain.
Begitu juga wa iza wa'ada akhlaf, bila dia janji dia mungkir. Kenapa dia janji dia mungkir, dia jadi munafik? Sebab manusia ni dengan janji dia pegang. Sebab itu kita kalau nak janji kena sebut insya-Allah. Orang paling banyak mungkir janji ustaz-ustaz. Macam Ustaz Zul. Orang ni ceramah okey, orang ni ceramah okey. Tiba-tiba tak pergi. Tu. Dah tahu mana. Jadi itulah maknanya kena cek betul-betul, jangan janji mudah-mudah. Nak janji ditepati payah tuan-tuan. Kalau janji ditepati payah. Ini masalah kita ni. Kalau boleh elakkan janji, jangan banyak janji. Wa iza hada qadar, apabila dia buat janji dia mungkir. Wa ada kita janji benda. Ahada perjanjian. Ahada qadar. Perjanjian keamanan, perjanjian ni mungkir. Tu makna ahada. Wa iza khasama fajar, apabila dia bergaduh dia melampaui. Perbuatan melampaui ini termasuk dalam munafik. Jadi kalau boleh bila dia bergaduh dia reserve. Orang yang paling hebat bila bergaduh dia diam. Dia tidak menyerang, tapi dia sekadar banyak bermuhasabah. Hadis yang ke-86 mencegah kemungkaran. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa antara kamu melihat suatu kejahatan, kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan lisannya. Sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan hatinya. Yang demikian itu mengingatkan hati, mengingkarkan dengan hati adalah selemah-lemah iman. Tengok. Pertama sekali bila kita nak tegur, kita kena tahu fiqhun nasihah. Fiqh al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Bila kita faham, kita fikir, tanda kita betul. Bila sebut munkar ni bukan dengar tapi tengok. Sebab bila dengar, banyak kita duk kata dengar tapi sebenarnya bukan begitu. Jadi bila dengar ni tak yakin. Syekh aku dengar ni jahat benar, pelepuk gitu. Pergi pukul dulu. Tak betul. Boleh jadi orang tu adu domba. Jadi tak yakini. Jadi tengok. Marra'ah, tengok. Dia guna kalimah ra'ah. Dia tak kata man sami'a munkara. Ra'ah. Baik. Dan kalimah munkar ni dia datang dalam bentuk nakirah. Apa makna dalam bentuk nakirah? Maknanya kemungkaran tersebut dalam apa jua benda. Apa benda? Sebab itu hay'ah al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar ni penting. Penting tuan-tuan. Kalau nak bahagia masyarakat, nak molek masyarakat, yang ini kena kukuh. Negara yang baik, masyarakat yang baik, tempat yang baik, di mana kemungkaran tidak diberi peluang. Ini hebat. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah ke besar-besar perkara. Ini dia. Kalau nampak kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia tegahnya dengan tangannya. Dia tegah dengan tangan. Apa makna dia tegah dengan tangan? Tengok. Dia tegah dengan tangan. Tangan ni maknanya dengan kuasa dia, dengan hebat. Dan munkar ni tuan-tuan menyebabkan orang pakat jadi baik. Sayyidina Umar tuan-tuan, dia jadi khalifah, dia berjalan, biasanya dia bawa tongkat. Tongkat ni 1001 macam makna. Asalnya ahushu biha ala ghanami, aku nak jaga ternakanku. Ini kata Nabi Musa. Tetapi ada satu reserve,
waliya fiha ma'aribu ukhra. Aku pula ada tujuan-tujuan yang lain. Tukar ni ada tujuan-tujuan yang lain. Salah satunya nak pelepuk orang. Ada satu kisah Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Oleh kerana dia terlalu bijak, cerdik sangat, musuh dia ramai. Jadi ramai orang fitnah dia. Jadi ada tu siapa ni kira apa sokok atas kepala dia, terbus, marah dia. Dia pergi kedai nak beli tokak sebatang. Lalu orang bagi tokak besar. Oh, besar sangat tu, ambil kecil sikit dia. Dia jalan pakai tokak. Dan tokak ni kalau kayu ni dia ada makna, tuan-tuan. Baru ni saya pergi ke Jordan masa raya. Bila kita pergi ke Jordan, kita sampai bantuan bank muamalah. Sampai bantuan. Lepas tu masa nak sampai bantuan, tuan-tuan tahu kita pergi antaranya tempatnya namanya Camp Zaatari. Camp Zaatari ni jumlah adalah kamp pelarian terbesar di dunia, dikatakan. Dikatakan melebihi 130,000 orang. Dan ada kata angka tu mencecah lebih banyak daripada itu. Kita sembelih kambing, sembelih ni nak beri bantuan. Tuan-tuan tahu, yang nak pergi tu NGO, Jam'iyah Khairiyah daripada Mafraq Aman, daripada Jordan. Belum buat tu, salah seorang ketua tu orang Jordan namanya Dr. Salah Qazan. Dr. Salah Qazan. Dr. Salah Qazan ni bila dia datang, dia bawa tongkat panjang, kayu panjang. Orang agak jangan jalan bawa kayu. Macam tuan-tuan nak bawa kayu tinggi, tak ada guna. Tapi dia sengaja bawa. Kenapa? Kerana dari segi psikologi, manusia ada niat nak buat itu yang tak baik, nak pergi berebut makanan, nak pergi bergocoh ni bila tengok kayu tak jadi. Kan aku kena pelepuk atas belakang, musuh aku. Dia tak pukul pun orang. Tapi ni macam cikgu lah, dia acuh bawa rotan dalam kelas. Kadang-kadang dia rotan di dindingnya, piu, wah. Anak ada rotan. Oh, anak murid kau. Semua takut. Tengok tuan-tuan. Jadi itu maknanya. Jadi Sayyidina Umar ni dia jalan, bukan orang je takut, syaitan pun takut. Bukan saya kata, Nabi kata. Mana jiwa dia tu memang jiwa Islam. Darahnya Islam, dagingnya Islam, mulutnya Islam, matanya Islam, hidungnya Islam, hatinya Islam. Islam semua sekali. Dan orang macam ni jarang ada. Dalam masyarakat tak ramai. Kita Islam juga. Masa sembahyang je lah Islam. Masa hidup lain pula. Masa ni lain pula. Dia tak ni Islam semua. Oh, ni hebat. Jadi cegah dengan tangan, dengan kuasa, kesan yang paling besar. Fa illam yastati' fa bilisanih, kalau tak mampu dengan lidah cakap. Fa illam yastati' fa biqalbih, kalau tak mampu dengan hati beci. Wa zalika adhaful iman, itu merupakan selemah-lemah iman, bukan dhaiful iman. Adhaf isim tafdhil, mana paling lemah iman. Maknanya kita kena letak dalam mindset, dalam kepala otak kita, maksiat ni wajib kita benci. Tak boleh kita tak benci maksiat. Kalau tak benci, rugi sangat. Dan orang yang sentiasa buat amal ma'ruf nahi munkar, apa ni kita kata nasihat ni, dia ni orang tengok hebat. Walaupun dia tak ada jawatan apa satu pun, orang tengok dia hebat dan orang akan takut kat dia. Ada satu sejarah dalam sejarah Islam. Ceritanya ada seorang lelaki. Seorang lelaki ni dia kaya.
Dia pergi sebuah negeri. Sampai negeri itu dia tanya orang-orang kaya di negeri itu. Dia dapati ada seorang kaya dan berjawatan besar, koprak dan juga pegang jawatan besar. Jadi dia deal dengan orang tu, ajak niaga sama, share, partner, sistem mudharabah dan sebagainya. Dia pun bagilah sejumlah duit yang banyak kepada lelaki tersebut. Lelaki itu pun niaga. Tapi lelaki itu jahat. Dia tak niaga, dia ambil duit itu, dia solat. Jadi orang kaya yang luar ni datang, jadi tak tahu nak mengadu siapa. Bahkan orang lelaki itu kata, mengadulah kepada siapa pun, semuanya networking aku punya, hang pula akan kena penjara, kena hukum kalau kena molek. Tak ada harapan. Wallahi tak ada harapan dia. Kepada siapa nak mengadu. Jadi orang ni kalau terdesperate, dia akan pergi masjid. Mayam nangis, sedih. Bukan nak untung dapat modal balik pun okey dah. Tengah-tengah dalam keadaan macam itu, tiba-tiba ada seorang lelaki tengok dia. Kenapa sedih sangat? Kata dia, saya hutang ni tak, duit saya banyak, 5 orang ni susah hati, saya nak minta tak bagi. Rumah besar nak pergi pun tak boleh, jaga dia halau gitu. Kata orang ni, Han nak dapat dah duit Han. Kata nak, apa tak nak? Nak sangat. Kalau Han nak sungguh dapat duit Han, keluar masjid ni, Han jalan kot ni straight no, depan hujung no, ada satu kedai buruk sebuah kecil, cash tu maknanya macam kedai kecil, kedai macam kita jual burger lah gitu, kecil sangat lagi, kecil. Situ ada seorang lelaki namanya Biam-Biam, kau pergi minta tolong dia boleh tolong kau. Kawan ni pun pergi jalan, tengok ada seorang lelaki tukang beki kasut atau tukang jahit. Nama tuang pakcik gini-gini je, share. Ya, kata dia. Jadi kawan ni dalam hati dah, kawan ni besar, kaya. Ya ke tak ni? Ya ke tak ni? Ke orang main kurang aku? Pakcik, betul. Ada apa tuan? Tanya dia. Dia pun cerita. Kawan ni tak percaya, pakai baju pun tampal. Sendiri pun tak mampu. Macam kita minta tolong gelandangan, wak. Boleh ya? Payah. Akhirnya tuan-tuan tahu, bila kawan ni bagi tahu, dia pun cakap. Kata dia apa? Dia kata, saya ni, dia cerita masalah dia. Orang ni buat macam mana tuan-tuan? Si miskin, si papa kedana ni, yang makan hanyalah dengan gaji yang amat sedikit ni, dengan kedai-kedai